Rancangan Santapan Jiwa My Quran Time ini dibawakan oleh MFDM Group of Companies, 3Q Equestrian dan Fraser Valley Kuala Kubu Baru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Apa khabar tuan-puan, ibu ayah, para penonton yang dirahmati Allah sekalian? Bertemu lagi kita dalam rancangan My Quran Time. Rancangan yang membicarakan, membaca, meneliti, meneroka maksud-maksud yang terkandung di dalam Al-Quran pada hari ini insya-Allah. Bersama dengan kita pada hari ini insya-Allah kita sama-sama meneliti ayat Quran dengan saya dan Ustaz Tirmizi. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini kalau kita tengok hari semakin hari kes semakin meningkat, kita sama-sama berdoa mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita kesihatan, kesejahteraan dan diselamatkan daripada bencana yang tidak kita ingini. InsyaAllah hari ini tuan-puan kita akan memasuki surah yang baru. Masya Allah. Kalau sebelum ini perbicaraan kita mengenai tentang suratul Ahzab, hari ini kita telah pun masuk ke dalam surah Saba, yang mana perbincangan mengenainya juga adalah perbincangan yang menarik. Sebelum kita meneliti lebih lanjut, mari sama-sama kita baca doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengurniakan kita kelebihan hikmah ilmu dalam pengajian kita. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Baik, dalam meneroka ayat mengenai tentang surah Saba ini, mari sama-sama kita teliti sinopsis ataupun apakah gambaran umum mengenai pengajian kita pada hari ini. Yang pertama adalah mengenai tentang kekuasaan dan ilmu Allah, iaitu daripada ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Manakala dalam ayat yang ketiga hingga ayat yang keenam, kita akan meneroka mengenai tentang pengingkaran orang kafir terhadap kiamat. Yang ini berkaitan juga dengan surah Ahzab sebelumnya dan sikap manusia terhadap ayat Allah serta balasannya. Dan yang penghujung sekali dalam halaman ini, kita akan melihat kepada bagaimana Allah Ta'ala memerli orang kafir. Memerli orang kafir kerana mereka ini mengingkari hari kebangkitan tersebut. Masya Allah. Yang ini adalah satu permulaan yang baik yang kita akan tengok nanti bagaimana penggunaan bahasa yang digunakan di dalam Al-Quran. Tapi sebelum kita meneroka lebih lanjut, mari ibu ayah, tuan-puan, kita sama-sama bacakan dahulu ayat-ayatnya yang akan dipimpin oleh Ustaz Tirmizi kita. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada Fadil Profesor Madya Dr. Ahmad Sanusi, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bertemu lagi dalam My Quran Time, baca, faham, amal. Dan sudah pasti sebagaimana yang disebut oleh doktor sebentar tadi, kita masuk surah yang baru, surah Saba, yang insya-Allah kita mungkin seronok dan tak sabar-sabar, dan mungkin ada sebahagian daripada kita jarang diperdengarkan ataupun ditadabbur ataupun dicerahkan dengan surah Saba. Sebagaimana kata doktor tadi, banyak kalimah-kalimah ataupun ayat-ayat yang boleh kita ambil pengajaran
dalam kehidupan kita. Jom sama-sama kita pohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca Al-Quran surah Saba bermula ayat 1 hingga yang ketiga. Mudah-mudahan sama-sama kita mendapat rahmat insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samaa wa ma yanzilu minas samaa'i wa ma ya'ruju fiha wa huwar rahimul ghafur. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Begitulah Allah Ta'ala memulakan surah Saba dengan pujian, segala puji terhadap Allah. Yang mana ayat pertama Allah Ta'ala membincangkan segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan segala puji di akhirat bagi Allah, dan dialah maha bijaksana lagi maha teliti. Baik tuan-puan yang dirahmati Allah, kalau kita masih lagi ingat, sebenarnya di penghujung perbicaraan kita mengenai tentang surah Al-Ahzab, hujung-hujung tu Allah Ta'ala menceritakan tentang bagaimana Allah Ta'ala akan mengenakan azab, liyu'adzibal munafiqina wal munafiqat. Allah Ta'ala kata dalam penghujung surah Al-Ahzab, Allah Ta'ala akan mengenakan azab bagi orang-orang munafik dan juga wal musyrikina wal musyrikat, begitu juga dengan orang musyrik. Dan permulaan surah Sabah Allah Ta'ala memulakan dengan rasa ataupun memuji diri dengan mengangkat kedudukan Allah Ta'ala itu sendiri, mengingatkan kepada orang kafir dan juga orang munafik bahawa sesungguhnya yang memiliki, yang menguasai alam semesta ini adalah Allah Ta'ala. Bahkan kalau kita melihat kepada tafsir Al-Imam Ibn Ashur, Al-Imam Ibn Ashur menceritakan bagaimana sebenarnya Allah Ta'ala memulakan surah Sabah ini dengan pujian terhadap dirinya, kemudian kebesaran diri Allah Ta'ala, dan kemudian mengenakan ancaman terhadap orang kafir, kerana dikatakan Abu Sufyan ketika mana beliau masih lagi musyrik setelah berlakunya perang Ahzab dan turunnya ayat penghujung surah Ahzab yang kita bacakan sebelum ini, liyu'adzibal munafiqin, lalu dia berkata kepada orang-orang musyrik, dia kata, tengok Muhammad, dia kata kita ni akan dibangkitkan. Tengok tu. Maknanya mereka sebenarnya tidak beriman langsung, bahkan mereka menafikan tentang
hari kebangkitan itu tadi, lalu dikatakan diturunkan ayat yang ketiga yang dibacakan tadi, yang dibacakan oleh Ustaz Tirmizi, apabila orang kafir kata waqala allazina kafaru la ta'tina as-saa'ah. Orang-orang kafir akan berkata tidak akan datang hari kiamat ini nanti. Yang ini sebenarnya kalau kita boleh kata permulaan ayat ini Allah telah mula menempelak. Allah Ta'ala telah mula memberikan ancaman kepada orang-orang kafir bahawa kalau mereka ingat mereka tidak akan dibangkitkan, pada hakikatnya mereka akan dibangkitkan. Jadi ada sedikit permulaan ataupun pengenalan mengenai tentang surah Saba ini. Surah Saba ini antara intipati pentingnya adalah dia membicarakan tentang soal akidah. Sebab tu dimulakan dengan alhamdulillahillazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah Ta'ala memulakan dengan pujian terhadap dirinya. Allah Ta'ala memasakkan keimanan kepada para sahabat bahawa segala pujian itu sebenarnya adalah milik Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala yang memulakan dan Allah Ta'ala yang menjadikan alam semesta ini. Ini antara intisari penting daripada surah Saba, iaitu menanamkan rasa keimanan, yang mana keimanan terhadap hari kebangkitan ini dinafikan oleh orang kafir, seperti mana yang kita bincangkan tadi, bagaimana ada riwayat yang menyebutkan Abu Sufyan dia menafikan tentang kebangkitan hari kiamat tersebut. Dan kalau kita perhatikan juga nanti di dalam surah Saba sebenarnya ada menceritakan tentang Ratu Saba, yang dalam beberapa riwayat menyebutkan tentang Ratu Balqis, dan juga kisahnya bersama dengan ataupun sebelum ini ataupun selepas ini kita pernah bincang mengenai tentang Nabi Sulaiman dan sebagainya. Ini menunjukkan sebenarnya kesinambungan mesej dakwah tersebut bukanlah hanya berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi telah dimulakan pada zaman Nabi Sulaiman lagi. Lalu Allah Taala nak mengukuhkan dengan menyampaikan cerita-cerita. Sebab itulah kalau kita perhatikan sebenarnya banyak kandungan di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala mengulangi tentang cerita-cerita yang ada pada Nabi-Nabi terdahulu, kerana kisah ini ataupun penceritaan sebenarnya adalah satu perkara teknik untuk menanamkan rasa akidah yang kukuh dalam jiwa seorang Muslim. Sebab tu kalau kita perhatikan bagaimana di negara barat, ibu ayah mereka, Ustaz Tirmizi, sebelum habis ataupun sebelum anak-anak nak tidur tu, dia ceritakan ada bedtime story. Ada bedtime story dia. Alangkah baiknya kalau kita ambil maknanya metod daripada ayat Al-Quran ini, memperbanyakkan cerita kepada anak-anak kita, kisah Nabi Sulaiman, kisah Nabi Adam, maknanya mereka tahu tentang kisah-kisah tersebut. Ia menambahkan rasa keimanan. Ini sebenarnya adalah antara mesej utama daripada surah Saba juga. Selain daripada mengukuhkan tentang keimanan, didatangkan juga tentang kisah-kisah untuk menanamkan rasa kekukuhan akidah kepada Allah Ta'ala. Baik, kita mulakan dengan ayat yang pertama. Allah Ta'ala menyebut tentang Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Pada hakikatnya Al-Imam Ibn Ashur menceritakan kenapa Allah Ta'ala menggunakan kalimah Alhamdulillah. Hanya ada beberapa surah sahaja di dalam Al-Quran yang dimulakan dengan lafaz Alhamdulillah ini. Sebagai contoh, suratul Fatihah dimulakan dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian juga dengan suratul An'am, dan juga surah Saba dan surah Fatir. Ada 4 surah yang dimulakan dengan Alhamdulillah, yang mana menurut Al-Imam Ibn Ashur, perkataan ini adalah pada hakikatnya menunjukkan mengenai tentang konteks yang berbeza dalam setiap surah. Kalau surah Fatihah ada konteks yang lebih luas sebenarnya mengenai tentang permulaan surah. Surah An'am menceritakan tentang nikmat Allah Ta'ala juga, menunjukkan keharusan ataupun keperluan kita untuk mengangkat, memuji Allah Ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita. Begitu juga dengan surah Saba. Surah Saba ni kadang-kadang saya melihat bagaimana ianya juga adalah ada refleksi kepada suratul Ahzab juga. Kalau dalam perang Ahzab tu Ustaz Tirmizi, macam mana orang Islam tu dah diselamatkan daripada kena kepung dekat perang Khandaq, kemudian musuh datang daripada luar, musuh datang daripada dalam, kemudian lepas daripada perang dapat harta rampasan yang banyak. Yang ni menunjukkan macam mana Allah Ta'ala seakan-akan kalau dikatakan Sabak ini turun selepas daripada konteks perang Khandaq itu, andai sekiranya sedemikian, maka ia mengajak orang Islam bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, dan ianya adalah satu keperluan yang kita mesti pegang
iaitu kesyukuran ini adalah satu perkara yang mesti dilakukan oleh kita setiap hari kita baca dengan kita mulakan solat kita dengan alhamdulillahirabbil alamin. Dan kemudian juga di dalam tafsir ada menceritakan beberapa perincian mengenai tentang lafaz alhamdu ini. Alhamdu ini adalah dia lebih pertengahan berbanding al-madhu. Al-madhu ni adalah pujian, manakala alhamdu di pertengahan, asyukru adalah berterima kasih. Lalu para ulama kata, sebahagian ulama kata maknanya kalimah alhamdu ini adalah di pertengahan. Dia menunjukkan seakan-akan bagaimana orang kata puji ni mungkin orang boleh puji seluruh manusia, tetapi segala pujian adalah untuk Allah itu adalah lebih merangkumi daripada pujian terhadap makhluk, dan dia tidak sama seperti asyukru. Asyukru ni berterima kasih. Kadang-kadang kita biasanya berterima kasih kepada apabila kita dapat nikmat sahaja, tetapi alhamdu ini sama ada dapat nikmat ataupun tidak dapat nikmat, kita perlu meluahkan rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala. Baik, kita masuk kemudian kepada ayat yang kedua. Apa yang disebutkan oleh Allah Ta'ala sebagai ya'lamu ma yaliju fil ardi. Perkataan baharu juga dekat sini kalau kita tengok ya'lamu ma yaliju. Yaliju ni maksudnya ad-dukhul, iaitu Allah Ta'ala tahu apa yang masuk ke dalam muka bumi ini. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam muka bumi. Wa ma yakhruju minha, dan dia tahu apa yang keluar. Seakan-akannya dia membawa kepada kita bagaimana Allah Ta'ala tahu setiap perincian yang kita terfikirkan pun sahaja. Allah Ta'ala tahu wa ma yanzilu minas sama', apa yang turun daripada langit, wa ma ya'ruju min fiha, apa yang naik kepada langit. Ini adalah dua ayat yang pertama memasakkan rasa keimanan kepada Allah Ta'ala. Yang ni adalah satu kaedah juga pada hakikatnya. Apabila kita berfikir, kita membaca Al-Quran, kita mulakan dengan pujian kepada Allah Ta'ala, ini adalah menunjukkan rasa ketundukan kita kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai kita kadang-kadang kita melakukan sesuatu ataupun kita berdoa tidak dimulakan dengan pujian terhadap Allah Ta'ala. Ia seakan-akan satu kaedah yang boleh dikatakan tidak beradab sebenarnya. Tidak beradab ni macam kita nak minta mak ayah kita. Ya. Biasanya kalau kita puji-puji dulu mungkin lebih mudah sikit dapat. Betul. Ya Ustaz. Betul, kalau kita terus minta aja mungkin susah sikit. Kalau kita terus minta aja susah sikit. Dan yang ketiganya, baik kita masuk pada ayat yang ketiga. Yang ini saya kira core perbincangan juga dalam part yang pertama. Perbincangan kita dalam halaman 428 pada hari ini, dia membicarakan tentang waqala allazina kafaru la ta'tina as-saa'ah. Yang ini adalah antara core perbincangan ataupun asas perbincangan pada hari ini, iaitu orang-orang kafir menafikan. Orang-orang kafir tidak boleh terima bagaimana datangnya hari kiamat tersebut. Lalu Allah Ta'ala mengajar Rasulullah, kul bala. Tengok perkataan dalam halaman ini, Allah Ta'ala menyebut kul. Kul maksudnya beritahu kepada mereka, wahai Muhammad, bala wa rabbi. Menurut Al-Imam Ibn Ashur, sebenarnya Allah Ta'ala jarang menegaskan ataupun memerintahkan kepada Rasulullah, katakan kepada mereka dalam hari kiamat ini. Tetapi mengenai tentang qasam, sumpah Allah Ta'ala ini, ataupun Allah Ta'ala menyuruh Rasulullah bertegas dengan mereka, ini berlaku hanya dalam 3 surah sahaja. Iaitu Allah Ta'ala pernah menyebutkan di dalam surah Yunus, apabila orang-orang kafir bertanya, wa yastambi'unaka ahaqqun hu qul i wa rabbi. Tengok Allah Ta'ala ajar kepada Rasulullah, cakap ini memang pasti, ini memang pasti. Sama juga dalam surah yang lain, surah Taghabun. Taghabun juga nanti kita akan tengok bagaimana orang kafir, za'amal ladzina kafaru an la yub'atsu qul bala wa rabbi. Bila orang-orang kafir menyangkakan mereka tidak akan dibangkitkan, Allah Ta'ala ajar kepada Rasulullah, Allah Ta'ala kata kul, katakan kepada mereka, bala, bahkan mereka akan dibangkitkan. Sehingga diulang-ulang sebanyak 3 kali di dalam Al-Quran, mengingatkan kita bagaimana asas perkara akidah mesti dipertegaskan. Kul bala wa rabbi, katakan kepada mereka pasti. Dan dalam isu akidah ini yang kita kena pasakkan dalam jiwa anak-anak kita. Kalau kita perhatikan ibu ayah, tuan-puan, bagaimana sejak daripada mereka lahir kita dah laungkan, kita dah bisikkan azan kepada telinga mereka. Menunjukkan sebenarnya asas akidah harus ditanam daripada kecil lagi. Jangan sampai nanti bila mereka dah besar, mereka mula mempertikaikan soal-soal perkara akidah. Mereka tidak percaya kepada Allah dan Rasul. Sebab itulah Al-Imam Ibn Qayyim kata daripada kecil lagi kita dah azankan kepada telinga mereka, mengajak mereka mudah-mudahan
daripada kecil mereka dah dengar lafaz Allah Ta'ala menerobos ke dalam telinga mereka, membawa mereka memasakkan keimanan kepada jiwa mereka. Jadi yang inilah antara perkara perbincangan kita pada awal ini, kebanyakannya menjurus kepada aspek akidah yang mesti ditanamkan di dalam jiwa dan sanubari anak-anak kita dan di dalam hati orang-orang yang beriman. Baik, sebelum kita meneruskan lagi, melanjutkan lagi perbincangan kita, mari sama-sama kita bacakan juga perkataan pilihan kita pada hari ini insya-Allah, yang mana antara yang dipilih adalah azaba. Azaba, yang ni yang saya suka juga, nanti kita cerita tentang lafaz azaba dengan zai, dengan azaba dengan zal berbeza. Azaba dengan zai ini maksudnya luput atau menyelinap, wama ya'zubu. Dalam Al-Quran menyebutkan wama ya'zubu kalau tak silapnya, yang maksudnya luput ataupun hilang ataupun menyelinap, yang hanya disebut sebanyak 2 kali di dalam Al-Quran. Dan kalau kita perhatikan sebenarnya ibu ayah, tuan-puan, lafaz dalam Al-Quran ni memang kena sebut betul-betul, sebab ya'zubu dengan zai dan ya'zubu dengan zal, perkataan tu akan membawa maksud yang berbeza. Yang ni yang selalu kita tekankan di dalam My Quran Time, bahawa kalau dengan zal ya'zubu, ya'zubu ni membawa maksud azab tu tadi, lah jauh beza dengan ya'zubu. Ya'zubu ni maksudnya adalah tidak hilang ataupun tidak lenyap. Ya'zubu tu tadi. Jadi bacaan ibu ayah, tuan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran dalam Al-Quran ini kena betul. Perkataan la ya'zubu ni ada disebutkan ustaz dalam ayat yang ketiga. Jadi jangan tersalah baca ya'zubu pula, nanti azab pula maksudnya. Sedangkan maksud dekat sini adalah ya'zubu adalah menyelinap ataupun hilang. Jadi ini adalah perbincangan awal mengenai tentang halaman ataupun first half. Orang kata first half macam tengok bola, bahagian part yang pertama daripada halaman 428. Kita akan lanjutkan lagi pembelajaran kita pada hari ini. Selepas daripada ini, kita berehat dahulu seketika, jangan ke mana-mana. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق agar dia, yakni Allah, memberikan balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan. Mereka memperoleh keampunan dan rezeki yang mulia, iaitu syurga. Ini adalah petikan ayat keempat yang saya mukadimahkan insya-Allah. Dan ayat ini juga kita nak berkongsi sedikit ilmu tajwid. Sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada seluruh penonton-penonton My Quran Time kerana terus setia dalam My Quran Time. Alhamdulillah, pejam celik kita dah masuk surah Sabah, muka surat yang ke-428 dah. Sehari satu muka surat kita bersiaran. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah permudahkan urusan kita semua insya-Allah. Alhamdulillah. Baik, kita nak berkongsi sedikit tajwid pada ayat yang saya bacakan sebentar tadi, iaitu pada ayat ulaika lahum maghfiratun wa rizqun karim, yang mana kita lihat di slide kita ada dua yang kita nak fokuskan hukum di situ. Itulah yang pertama, hukum idgham ma'al ghunnah dan juga hukum ikhfa hakiki. Idgham ma'al ghunnah di mana tu? Iaitulah pada lahum maghfirah. Mim mati bertemu dengan minta maaf, ada kesilapan sedikit di situ. Maghfiratu wa rizqun. Saya yang silap, iaitulah tanwin berjumpa dengan waw. Adapun mim bertemu dengan mim, itu tak termasuk kerana
idgham ni berkaitan dengan nun mati dan tanwin sahaja. Itu idgham al gunnah, iaitu nun mati dan tanwin berjumpa dengan salah satu daripada huruf waw. Maka maghfiratu wa rizqun. Di situ suara tanwin nun itu maghfiratun, itu asal maghfiratun wa rizq. Orang tak baca macam tu. Orang Arab sendiri pun, bahasa Arab kalau bercakap bila ada tanwin berjumpa dengan wa, dia automatik maghfiratun wa rizqun. Dia tak akan cakap maghfiratun wa, jadi payah. Maka bacaan di sini memudahkan kita sebenarnya, kita menidghamkan. Apa maksud idgham? Memasukkan suara nun mati pada tanwin maghfiratun itu dalam huruf waw. Jadilah dia seperti huruf bertasydid. Maghfiratun wa. Mulut kita masuk dalam waw. Hidung kita lalukan, dia punya bunyikan suara gunnah, suara dengung itu. Panjangkan dengung sikit. Okey. Kemudian ikhfa hakiki. Wa rizqum karim. Tanwin berjumpa dengan huruf kaf. Tanwin juga. Tadi tanwin berjumpa dengan waw, jadi idgham ma'al gunnah. Ini tanwin juga, tapi jumpanya dengan huruf kaf. Bezanya berjumpa dengan huruf apa? Kalau jumpa dengan waw, waw salah satu daripada huruf idgham ma'al gunnah. Adapun bila berjumpa dengan kaf, qaf, tanwin tu berjumpa dengan kaf, dia adalah sebahagian daripada huruf-huruf ikhfa hakiki yang 15 tu. Maka dibaca secara ikhfa. Wa rizqun karim, wa rizqun karim. Juga dua-dua itu bacaan tu dipanjangkan, dengung tu dipanjangkan sedikit, sekadar. Sebahagian menyebut 2 harakat, sebahagian menyebut mengikut kadar kita kelajuan bacaan kita lah. Kalau kita baca lambat, panjanglah sikit dengungnya. Kalau kita baca yang temponya laju, kiraannya laju sedikit. Wallahu a'lam. Kembali kepada doktor, sila. Wallahu a'lam. Begitulah perkongsian mengenai tentang hukum-hukum tajwid yang selalu kita ingatkan kepada para penonton, sahabat-sahabat Al-Quran, bahawa sebenarnya pembacaan kalimah-kalimah yang dibaca dengan betul adalah satu keperluan yang mesti dijaga. Selain daripada kita mengharapkan agar bacaan kita itu tidak lari daripada makna yang asal, kita juga cinta mudah-mudahan bacaan-bacaan kita ini bertepatan dengan sebagaimana diturunkan ayat Al-Quran itu kepada Rasulullah. Kerana orang yang baca Al-Quran ini seperti mana yang dibacakan oleh Jibril ataupun Rasulullah itu adalah orang yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Yang ni saya teringat kisah Ubay bin Ka'ab, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan ataupun Jibril kata kepada Rasulullah, bacakan ayat ini, iaitu surah Bayyinah kalau tidak silap saya. Surah Bayyinah ini Jibril cakap kepada Rasulullah, bacakan ayat ini kepada Sayyidina Ubay bin Ka'ab kerana beliau punya bacaan seperti mana Al-Quran itu diturunkan ataupun mirip dengan bacaan Sayyidina Jibril itu sendiri. Sehingga apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada Ubay, Ubay menangis terus. Ubay kata seakan-akan Allahu sammani laka, lafaz dia. Ubay kata, apakah Allah menyebut? Mana bila Jibril sebut tu, Allah Ta'ala sebut nama orang yang bacaan dia tepat. Masya-Allah. Allahu Akbar. Kita, tuan-puan, ibu ayah, sahabat-sahabat Al-Quran, berharap kita jaga bacaan kita, baca tajwid kita. Mudah-mudahan bacaan kita tepat seperti mana yang diturunkan kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang-orang yang disayangi oleh Allah dan Rasul. Allah. Baik. Selepas daripada ini kita akan masuk pada perbincangan ayat yang keempat, 5, 6 dan hingga ayat yang ketujuh. Sebelum tu mari sama-sama kita bacakan dengan bacaan yang tepat seperti mana yang diajarkan oleh baginda Nabi, yang akan dipimpin oleh Ustaz Tirmizi kita. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Fadil Doktor. Jom sama-sama kita teruskan pada ayat yang keempat hingga ayat yang ketujuh surah Saba, surat 428. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyajziyalladzina amanu wa 'amilus shalihat. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات
الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Agar dia Allah memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh keampunan dan rezeki yang mulia. Baik, ayat yang keempat ini sebenarnya ianya adalah kesinambungan daripada ayat yang ketiga, bila mana Allah Ta'ala menegaskan, menempelak orang-orang kafir. Macam Abu Sufyan ketika mana dia kafir tadi, dia kata, apakah Muhammad menjanjikan kita kebinasaan apabila kita dibangkitkan tadi? Lalu Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita bahawa objektif ataupun tujuan kenapa manusia itu akan dibangkitkan semula adalah tidak lain tidak bukan liyajziyal ladzina amanu wa amilus solihat, adalah supaya Allah Taala memberikan ganjaran. Ianya hari kebangkitan ini bukan sekadar ganjaran dan juga balasan, tetapi ianya adalah proses persediaan buat orang Islam itu sendiri. Maknanya kalau kita sentiasa memerhatikan, kita beriman dengan hari akhirat, kita akan tahu bahawa kita akan dibangkitkan dan kita akan sentiasa berhati-hati terhadap apa yang kita lakukan setiap hari. Ini sebenarnya adalah satu proses motivasi juga sebenarnya, proses memperbaiki diri kita sendiri agar setiap perkara yang kita lakukan kita akan sentiasa ingat, nanti kalau aku buat begini, Allah Ta'ala akan tayangkan nanti pada hari akhirat dan aku akan diazab, katakan sedemikian. Kalau kita sentiasa ingat, sebab tu kalau dalam surah Sajadah sebelum ini kita selalu sebut bagaimana Nabi SAW pada setiap malam dalam sebuah hadis menyebutkan Rasulullah bukan sahaja membaca surah Al-Mulk sahaja, tetapi baginda Nabi SAW juga membacakan juga surah Sajadah. Surah Sajadah ini selain daripada intipatinya melihat kehidupan manusia sebagaimana dia dijadikan daripada awal, dia mengingatkan kita tentang hari akhirat. Walamma ra'al mujrimuna yang dikatakan nakasu yang Allah Taala kata walau tara idzil mujrimun, Allahu akbar. Lupa dah, baru belajar surah Sajadah dah lupa. Walau tara idzil mujrimuna nakisu. Dan orang-orang mujrim, orang-orang kafir ini nanti bila mereka melihat apa yang telah dijanjikan oleh Allah, mereka akan tunduk, maknanya menyesal nanti pada hari kiamat. Ini yang sebenarnya cuba diingatkan semula ataupun cuba diperkukuhkan lagi dalam ayat yang keempat. Allah Ta'ala kata liyajziyal ladzina amanu wa amilus solihat. Menariknya juga dalam ayat yang keempat ini sebenarnya tuan-puan, ibu ayah, sahabat Al-Quran sekalian, bahawa Allah Ta'ala tidak sekadar menyebutkan beriman sahaja. Liyajziyal ladzina amanu wa amilus solihat. Allahu akbar. Yang ni yang kita sebenarnya kena tekankan, bukan sekadar mereka beriman. Beriman sahaja sebenarnya telah memadai, tetapi
perlu disertakan, bukan memadai, maknanya perlu disertakan perkara yang asas, rukun-rukun yang asas di dalam Islam, dan juga amal soleh. Amal soleh ini yang perlu kita sertakan, kerana inilah poin dia. Allah Ta'ala bangkitkan manusia pada hari kiamat untuk memperkukuhkan ataupun untuk memberikan keadilan kepada manusia. Kalau di dunia ini tidak dapat kita adili dengan sebaiknya, maka pada hari akhirat nanti Allah Ta'ala yang maha adil akan memberikan azab kepada mereka yang bertindak zalim. Manakala ayat yang kelima, Allah Ta'ala menceritakan tentang sikap orang kafir ini, sebenarnya mereka sentiasa berusaha untuk menjatuhkan ataupun memburukkan Islam. walladzina sa'au fi ayatina mu'ajizina ulaika lahum adzabun min rijzin alim. Dan orang-orang yang berusaha untuk menentang ayat-ayat kami dengan anggapan mereka dapat melemahkan, menggagalkan azab kami, mereka itu akan memperoleh azab, iaitu azab yang pedih. Ini adalah satu perkara yang tidak sepatutnya berlaku. Ini banyak kali juga diulang di dalam suratul Ahzab, akan ada usaha-usaha untuk memburukkan Islam. Akan ada usaha-usaha untuk meragukan Islam. Orang munafik dia cuba meragukan Islam. Pelbagai ideologi baru yang datang hari ini, Allahu Akbar, ibu ayah, tuan-puan, macam-macam idea tentang Islam ni ditafsirkan semula. Bahkan ada idea sampai untuk menulis semula Al-Quran, kerana dia kata Quran dah tak relevan. Ada pandangan macam tu, ibu ayah. Allahu Akbar. Ini kita kena hati-hati. Sebab tu dalam ayat ni digunakan perkataan walladzina sa'au. Sa'au ni maknanya mereka akan usaha sungguh-sungguh. Kita berusaha untuk mempertahankan Islam, memberikan gambaran yang Islam tentang Al-Quran, kebenaran tentang Al-Quran yang sebenar, tetapi mereka cuba juga untuk meragukan, memberikan gambaran yang salah terhadap Islam. Mereka mengatakan Islam ini tidak adil, mereka mengatakan Islam ni kolok dan sebagainya, undang-undang yang ada di dalam Al-Quran tidak relevan dan sebagainya. Saya kira kita perlu juga sa'au dalam perkataan ini, iaitu berusaha juga untuk membenarkan ataupun memberikan penjelasan yang macam mana mereka berusaha, begitulah juga kita perlu berusaha untuk memberikan penjelasan yang benar terhadap Al-Quran dan agama Islam. Dan ayat yang ke-6, Allah Ta'ala menceritakan tentang sikap orang yang diberikan ilmu. Kalau di dalam tafsirannya, Allah Ta'ala sebutkan di sini, dan orang-orang yang diberikan ilmu, yang dinyatakan di sini adalah merujuk kepada ahli kitab, berpendapat bahawa wahyu yang diturunkan kepadamu daripada Tuhanmu itulah yang benar dan memberi petunjuk kepada manusia. Yang ini penting sebenarnya, tuan-puan. Allah Ta'ala menceritakan tentang kita bagaimana ada golongan dalam kalangan ahli kitab, iaitu orang Yahudi dan Nasrani ini, mereka sebenarnya beriman, dah diberikan ilmu kepada mereka. Salah satu sahabat ataupun salah seorang sahabat yang popular adalah Sayyidina Abdullah bin Salam. Saya teringat kisah Sayyidina Abdullah bin Salam ini, bagaimana antara perkara yang menyebabkan beliau beriman adalah beliau tanyakan kepada Rasulullah 3 soalan. Dia kata kepada Rasulullah, tidak ada orang yang boleh jawab soalan ini melainkan seorang Nabi. Lalu dia tanya kepada Rasulullah soalan yang pertama, bila akan datangnya ataupun bilakah berlaku hari kiamat. Maknanya orang-orang ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, orang Kristian ini, dia tahu dah akan, ataupun konsepnya sama. Mereka percaya tentang hari kebangkitan. Eskatologi kalau tak silap saya, konsep yang digunakan juga tentang hari-hari kebinasaan ini. Dia tanya soalan yang pertama. Manakala soalan yang kedua, dia tanyakan tentang, ini soalan ini menarik juga. Dia kata, wama awwalu ma ya'kulu ahlul jannah. Apakah makanan yang pertama yang dimakan oleh ahli syurga? Yang ni siapa kita, orang awam kita pun tak tahu apakah makanan yang pertama yang dimakan oleh ahli syurga. Dan soalan yang ketiga dia tanya, wa min aina yushbahul walad abahu wa ummuh. Kalau seorang anak itu lahir, dia mirip kepada ibu ataupun mirip kepada ayah. Allahu Akbar. Soalan ni, soalan nak kata sain pun ada juga, sain sebab dia kata anak ikut muka siapa. Ada berbentuk sain pun ada berbentuk eskatologi pun ada, iaitu berbentuk tentang hari kiamat. Lalu Rasulullah memberikan dia jawapan yang memukau dia. Dia pun tidak tersangka-sangka yang mana Rasulullah boleh menjawab soalan tersebut. Rasulullah kata, amma awwalu asyratus sa'ah. Adapun tanda-tanda hari kiamat ataupun kedatangan saat hari kiamat itu, fanarun takhruju minal masyriq, iaitu akan ada api yang keluar daripada belah timur. Soalan jawapan yang pertama dijawabnya sedemikian. Manakala yang kedua, dia kata, Rasulullah menjawab, wa amma awwalu ma ya'kuluhu ahlul jannah fa ziyadatu kibdun hud. Yang ni saya pun jarang-jarang dengar juga.
yang mana makanan pertama yang dimakan oleh ahli syurga itu adalah hati ikan. Ustaz Tirmizi pernah dengar makanan tentang ahli syurga. Saya baca hadis ni saya perasan, maknanya duk tertanya-tanya juga macam manalah rupa, ataupun sebab tu Allah Taala kata syurga ni dijadikan dalam keadaan yang manusia tak terfikir. Kita tak boleh nak tergambar hati ikan yang macam mana yang dijangkakan ataupun yang disebutkan di dalam hadis ini. Mudah-mudahan nanti Allah Taala akan berikan kita sebagaimana yang dijanjikan dan penjelasan mengenai tentang perkara tersebut. Dan yang ketiganya mengenai tentang anak ini akan mengikuti ibu atau ayahnya. Yang ni saya kira sebenarnya perlu juga penjelasan saintifik mengenai tentang hadis ini, yang mana dikatakan mengenai tentang benih itu siapa yang mendahului. Kalau dalam hadis ini dia kata fa iza sabaqa ma'ar rajul naza'a ilaihi alwalad. Kalaulah benih itu didominasi, barangkali maksud dalam hadis ni didahului ataupun didominasi oleh benih ayahnya, maka ianya akan menyerupai ataupun mirip kepada ayahnya. Begitulah yang dimaksudkan ataupun yang disabdakan oleh baginda Nabi yang menyebabkan Abdullah bin Salam beriman kepada Rasulullah, menunjukkan Rasulullah ini adalah Nabi yang benar, sekalipun orang-orang Yahudi sebenarnya ramai yang kufur pada saat tersebut. Ayat yang ke-6 ini sebenarnya memberikan fokus kepada ahli kitab. Orang-orang yang telah diberikan ilmu, mereka akan melihat kebenaran itu adalah di sisi Allah sebenarnya. Hari ini pengajarannya buat kita adalah bagaimana sebenarnya kalau kita telah diberikan ilmu tetapi kita masih lagi menafikan kebenaran, kita hampir sama seperti orang Yahudi ataupun ahli kitab Nasrani tadi, telah diberikan ilmu, telah diberikan pengajaran ataupun telah diberikan maklumat mengenai tentangnya, tetapi kita ego dan engkar. Itulah yang menyebabkan Bani Quraizah, Bani Qainuqa, Bani Nadir yang berada di Madinah itu engkar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala ayat yang penutupnya pula adalah Allah Taala memerli orang kafir. Kalau tadi orang kafir tidak percaya kepada hari kiamat, Allah Taala kata dan orang-orang kafir berkata kepada temannya, mahukah kamu andai kami menunjukkan seorang lelaki yang memberitahu bahawa apabila badan telah hancur, kamu pasti akan dibangkitkan semula. Dia perli Rasulullah. Dia kata, kau nak tengok ni, sini. Macam kaedah dia macam memburukkan ataupun character assassination, maknanya burukkan Rasulullah. Ni, kau nak tengok tak orang ni gila. Dia kata kalau dah mati dibangkitkan. Ini seakan-akan memerli sebenarnya. Lalu Allah Taala perli mereka balik. Allah Taala akan menjawab dalam ayat-ayat yang seterusnya bagaimana sebenarnya Allah Taala boleh menghidupkan tulang-tulang yang telah hancur. Yang mana bila orang kafir kata ayuhyil azama wa hiya ramim, apakah tulang-tulang yang dah hancur ni mereka boleh bangkitkan semula? Allah Taala jawab, kul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Allah Taala akan boleh hidupkan semula. Ini adalah ayat-ayat penegasan mengenai tentang keimanan terhadap hari kiamat, pengajaran yang sangat penting yang perlu kita teladani pada hari ini. Baik, sebelum kita pun telah hampir sampai kepada penghujung rancangan, sepatutnya ada sedikit tadi sesi, tapi tidak mengapa, kita tengok dahulu resolusi ataupun pengajaran yang boleh kita pelajari pada hari ini insya-Allah. Yang pertama, selalu memuji Allah yang memiliki, yang mempunyai empunya kepada dunia akhirat. Ini yang kita pelajari daripada ayat yang pertama. Manakala dalam ayat ataupun pengajaran resolusi yang kedua yang perlu kita praktikkan adalah sentiasa bersedia dengan amal bagi menghadapi hari kiamat. Telah kita sebutkan tadi, bukan sekadar beriman tetapi wa amilus salihat. Dan yang ketiga, tingkatkan keimanan dan amal saleh untuk mendapat keampunan daripada Allah Taala dan rezeki yang mulia di sisi Allah yang disebutkan dalam ayat yang keempat. Begitulah tadi perbincangan kita pada halaman 428 menunjukkan ataupun membicarakan tentang ketegasan keimanan dan perlu kita memperkukuhkan keimanan terhadap hari kiamat. Sebelum kita mengakhiri pengajian kita pada hari ini, mari sama-sama kita bacakan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Tirmizi kita. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahyina 'ala al-iman wa tawaffana 'ala al-iman wa ahsyurna ma'a zumrati ahli al-iman. Amin. Ya Allah, Tuhan kami, hidupkanlah kami dalam keimanan ya Allah. Ya Allah, matikanlah kami dalam keimanan ya Allah, dan bangkitlah kami ya Allah bersama dengan orang-orang yang beriman ya Allah. Allahumma ja'alna min ahli al-iman mimman basyartahum bir-rauhi war-raihan war-ridha war-ridwan.
Allahumma khtim lana bil iman ya Allah, akhirlah hidup kami ini ya Allah dengan iman ya Allah. Allahumma khtim lana bil Quran ya Allah, akhirlah kehidupan kami dengan Al-Quran ya Allah. Ya Allah ya Tuhan, kami berilah kekuatan kepada kami ya Allah, berkatilah kami ya Allah, dan pertemukanlah kami sehingga sampai bulan Ramadan ya Allah. Ya Allah, sampaikanlah kami, pertemukanlah kami untuk bulan Ramadan yang akan datang ini ya Allah, dan berkatilah kami pada bulan tersebut ya Allah. Berilah kekuatan kepada kami untuk terus kami melipat gandakan amalan-amalan soleh kami ya Allah, dan terimalah amalan kami, ampunkanlah dosa-dosa dan salah silap kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Kita telah pun baca doa yang dipimpin oleh Ustaz Tirmizi tadi. Dalam kita melakukan amal soleh kita juga termasuklah di dalamnya dengan memberikan sumbangan. Oleh yang demikian, mari sama-sama kita memberikan sumbangan kepada wakaf dan tabung gerakan Al-Quran, yang mana tabung ini akan kita laksanakan program-program pengajian Al-Quran insya-Allah. Dan sebagai penutupnya, jangan lupa bila Ustaz ulangannya? Kita saksikan ulangan jam 10 malam dan juga jam 6 pagi esok. Mudah-mudahan kita terus setia dalam My Quran Time, baca, faham, amal, dan kita bertemu lagi pada hari esok insya-Allah. Insya-Allah.